أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Para pendengar dikasihi sekalian, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala pada pagi ini kita dapat bersama dalam kuliah subuh waktu pagi sempena dengan musim kita istirahat bersama dengan keluarga dan alhamdulillah keadaan kesihatan negara kita semakin hari semakin baik dan insya-Allah tak lama lagi kita akan merdeka sepenuhnya dan kita doakan semoga di bulan Ramadan yang mulia ini kita dapat beriktikaf di rumah Allah Subhanahu Wa Taala jika keadaan diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala insya-Allah. Baik sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, kita sambung lagi pelajaran kita daripada tajuk yang kita baca kemarin. Di akhir sekali kita baca kemarin ialah dosa-dosa yang kalau dibuat oleh pelakunya Allah Subhanahu Wa Taala jamin pelakunya akan masuk neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Kemarin kita baca ada dua dosa. Hari ini kita sambung kembali. Mudah-mudahan kita dapat lagi menambah ilmu kita dan kita boleh jauhi daripada mengerjakan dosa-dosa yang kita akan sebutkan nanti. Kemarin kita bincang di antara dosa yang dijamin oleh Allah pelakunya masuk neraka ialah al-jairuna fil hukum, orang yang tidak berlaku adil ataupun pencerobohan kepada keadilan hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Mana-mana hakim yang tidak adil dalam dunia ini maka dia akan masuk neraka Allah Subhanahu Wa Taala kerana dia mencerobohi hak Allah dan juga mencerobohi hak-hak manusia. Yang kedua saya sebutkan kemarin ialah al-kadhibu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, iaitu kita berdusta, ya, kita berlawak kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti kita menyandarkan satu perkataan yang satu kata-kata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi ya sebenarnya Rasulullah tidak mengatakan yang sedemikian, ataupun kita panggil istilahnya dengan nama hadisun maudhu'un, yakni hadis yang direka-reka oleh manusia. Banyak tuan-tuan hadis direka-reka. Di antaranya ada hadis yang menyebut halawatul jannah ka halawatil bitikh. Dia kata manisnya syurga itu seperti mana manisnya timun Cina. Bitikh artinya timun Cina. Dia kata syurga ni manis seperti timun Cina. Masya-Allah. Ini bagi setengah-setengah orang. Ini dia kata hadis, dia bukannya hadis. Seperti ada hadis maudhu' yang menyebut bahawa al-ma'idatu baitud-da'. Dia kata maidah manusia ni, perut manusia ni adalah punca segala penyakit. Ini dia kata hadis Rasulullah. Sebenarnya dia bukan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi satu kata-kata yang direka oleh seseorang. Baik sahabat sekalian, hari ini kita sambung lagi apakah kesalahan yang dibuat oleh manusia yang Allah Taala sebutkan bahawa orang ni akan masuk neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga ialah al-qatilu bighairi haqqin. Yang ketiga ialah orang yang menjadi pembunuh
dengan cara yang tidak benar. Tuan-tuan semua tahu bahawa pembunuhan ini satu dosa yang begitu besar. Kalau orang bunuh orang, dia telah buat dosa yang besar. Dan inilah di antara perkara yang pertama akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada hari akhirat kelak. Dalam Al-Quran Allah Ta'ala sebut dosa bunuh orang. Ada orang di Thailand dia bedi orang. Tempat kita pun ada bedi orang seculun dulu lah. Apa Tuhan kata? Qallahu tabaraka wa ta'ala, wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannamu khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa a'adda lahu 'adzaban 'azima. Surah An-Nisa ayat 93. Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Al-Quran, siapa-siapa dia yang bunuh seorang mukmin dengan sengaja. Yang ni ada orang bunuh orang Islam dengan sengaja. Ada orang bunuh orang di Kedah dulu, mana orang mati di Kedah kena bunuh tak? Ada satu orang di musim pilihan raya Lubuk Merbau dipukul sehingga mati. Ni sejarah negara kita yang berlaku dah. Kalau orang tu niat bunuh orang dengan sengaja, apa Tuhan kata? Fajaza'uhu jahannam, maka balasannya ialah dia akan masuk neraka jahannam. Tuhan jamin mana-mana orang menjadi pembunuh orang, dia kena masuk neraka Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu neraka jahannam. Ada satu orang di Thailand, di kawasan Golok lah, contoh pembunuhan. Bila dia balik semaya Jumaat, dia ni orang panggil macam Tok Nebel lah kapun dia. Bila dia balik tuan-tuan semua, semaya Jumaat, ada orang mari di rumah dia panggil. Dia pun tubik orang ambil bedi, orang bedi tembak dia lalu. Tembak 3-4 kali tembak, maka matilah kawan ni. Itu pembunuhan dengan sengaja. Ada sahabat saya yang belajar di Mekah sekali dulu, dia buka satu khidmat untuk orang Islam di Chiang Rai. Chiang Rai ni di Thailand utara negeri Thailand. Maka pihak di sana tak berapa suka. Satu hari dia balik di rumah dia di Takbai, maka marilah dua orang kita panggil sedadu, seorang buat lelak buah dengan dia, seorang mari kat belakang, dia tembak di kepala, maka matilah lebih kurang 10 tahun lepas. Nah, sebut sini bahawa itu pembunuhan dengan sengaja. Kalau pembunuhan tak sengaja ni lain, contohnya dia ambil anak batu kecil bersaiz ibu jari, dia pupuk pekung orang tu. Bila dia pekung kepada orang tu, maka mati, maka kena orang tu mati. Sifat anak batu bersaiz ibu jari tidak membunuh, ditakdirkan Allah Ta'ala dia ni mati, maka pembunuhan tidak sengaja. Jadi dosa bunuh orang dengan sengaja ni kata Allah, fajaza'uhu jahannam, maka balasan neraka dia ialah balasannya masuk neraka jahannam. Khalidan fiha, dia akan kekal dalam neraka tu buat selama-lamanya kepada si pembunuh tadi. Wa ghadiballahu alaihi, Allah Ta'ala murka kepada dia sebab dia mencabutkan nyawa orang. Nyawa orang ni tuan-tuan, tak boleh kita nak cabut dan bunuh orang dengan sengaja. Bunuh orang ada pula cara dia diajar oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran, seperti bunuh orang lagu mana? Orang yang sudah berkahwin, merasai nikmat persetubuhan, kemudian dia melakukan zina, ataupun orang yang bunuh orang, dia kena bunuh balas, itu maknanya qisas. Ataupun orang yang murtad, orang yang keluar daripada agama, ini orang panggil cara yang betul dari segi agama. Kalau tidak, tak boleh nak bunuh orang. Allah Ta'ala wa ghadiballahu alaihi, Allah Ta'ala murka kepada mereka. Wa la'anahu, Allah Ta'ala melaknati orang yang bunuh orang. Al-la'natu ay at-tardu min rahmatillah. Laknat ni makna dia dijauhkan daripada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa a'adda lahu 'adzaban 'azima. Allah Subhanahu wa Ta'ala sediakan bagi mereka ini azab yang besar, yakni azab neraka pada hari akhirat. Jadi melakukan pembunuhan kepada orang lain, maka si pelakunya akan masuk neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hak ni tuan-tuan tidak ramai orang yang buat. Tidak ramai orang yang buat. Dan kita orang Islam, alhamdulillah, kita boleh jaga diri. Nak marah macam mana kat orang pun kita tak akan buat benda lagu ni, sebab ada undang-undang, ada peraturan yang manusia ni takut, kecuali orang yang sikat akalnya. Baik. Yang berikutnya kita bimbang. Ni masuk pada sektor yang kita bimbang dengan dosa-dosa ini, ya. Baik.
Yang Nabi Tuhan kata orang akan masuk neraka kalau buat dosa ni ialah akalatur riba. Akalatur riba. Qala Allah tabaraka wa ta'ala wa ahallallahu al-bay'a wa harrama ar-riba. فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. Allah Subhanahu wa taala kata wa ahallallahu al-bai'a. Allah Subhanahu wa taala menghalalkan jual beli. Wa harrama riba, Allah Taala menghalalkan riba. Nah, baik kita faham. Kita nak ambil duit dengan orang ni tuan-tuan, antara caranya jual beli. Katakanlah amo nego telefon. Okey? Amo beli telefon daripada syarikat dengan harga 100. Amo jual kepada demo dengan 150. Jadi amo bagi telefon kat demo bagi duit kepada amo. Tu orang panggil jual beli. Ada pun riba, kalimah ar-riba maknanya an-numuwu wa ziyadah. Itu berlaku penambahan kepada harga sesuatu, kepada suatu barangan. Contoh paling mudah beginilah tuan-tuan sekalian. Kita beli motosikal. Motosikal ini kalau kita beli dengan cara tunai, naqdan, RM5,000. Kalau kita beli dengan cara taksid kita bayar ansuran bulanan mungkin RM6,000. Adakah ia riba? Tidak. Itu bukannya riba. Dia panggil al-bay'u bit taksid. Kita jual beli dengan cara bayar dengan cara ansur-ansur. Ini tidak riba. Tetapi sekiranya lewat 1 bulan anda dikenakan cas sebanyak 3%, maka 3% itu adalah riba. Itu contohlah. Banyak lagi bab-bab riba ni, contoh-contoh dia sahabat-sahabat sekalian. Ya. Riba ni tidak payah mana. Riba ni bila berlaku sedikit perbezaan, tu orang panggil bab riba. Dalam Islam ni bagi orang yang nak berniaga, nak berurusan dan sebagainya, bab keuangan, dia mesti kena belajar masalah riba. Kita semua ni, para penonton sekalian dan juga diri saya, berurusan dengan pihak bank, kena belajar bab riba. Wajib kita belajar bab riba sebab dia melibatkan kehidupan seharian kita. Tuan-tuan kena ingat, 1 sen duit riba yang kita makan, dirhamu riba asyaddu 'ala Allah min 36 zinya. 1 sen duit riba yang kita makan, dosanya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala lebih daripada 36 kali perzinaan. Antara zina dengan makan duit riba yang zalim kepada orang ramai ni tuan-tuan, walaupun sekadar RM1, maka dosanya terlalu besar. Sebab itulah kita kena ingat baik-baik ya. Sistem perbankan kita nak supaya kita berurusan hanya di kaunter-kaunter yang tidak ada riba. Dalam semua benda, kita nak beli rumah, kita nak beli kereta, yang kita tengok masyarakat kita ni tidak terasa pun benda ni berdosa. Contoh, kalau kita nak beli, kita nak perbaharui kita punya road cukai jalan kereta kita kena beli insurans untuk cover kita ni, insurans. Pastikan insurans kita beli ni biarlah insurans yang Islami. Cari dengan mana-mana kaunter Islami. Yang tidak Islami tak payahlah. Tuan-tuan boleh bagi tahu kepada pejabat pos tempat tuan-tuan nak beli. Tuan, saya mau beli insurans yang Islami. Carilah takaful dan sebagainya. Apa sajalah. Tuan-tuan nak beli rumah, belilah dengan cara Islami. Tuan-tuan nak beli kereta, beli dengan cara Islami supaya kita terselamat daripada riba. Samalah dengan kad kredit dan sebagainya. Hamba sekali orang bank telefon pada hamba. Dia kata, Cik Saibun, kita nak offer pada Cik Saibun ni kad kredit. Oh, saya kata satu tawaran yang bagus. Dia pun tanya saya lah, Cik Saibun guna kad kredit bank mana? Saya kata saya tak ada kad kredit. Saya tak ada, tuan-tuan, saya sampai hari ni umur saya 50 tahun, saya tidak ada kad kredit. Sampai hari ni, sampai saat saya kuliah depan tuan-tuan ni, satu pun kad kredit saya tak pakai. Orang bank kata pada saya, Cik Saibun, kad kredit ni bagus. Dia kata, bagus kad kredit ni.
kita pergi hotel, kita bawa duit, kita boleh advance dulu, bayar macam-macam lah dia bagi tahu pada saya. Saya kata, jangan ajar saya menjadi jahat. Saya tak kata pemegang kad kredit jahat, tapi jiwa saya ni, saya takut saya tersalah guna. Bila kita guna kad kredit, kita lambat bayar, dia adalah interest dia. Itu yang kita bimbang. Itu orang panggil interest, itulah yang menyebabkan masalah riba. Kalau kita boleh sistemkan duit kita dengan baik, bayar dalam masa 30 hari umpamanya, itu insya-Allah kita akan selamat. Akhir dia tanya saya, Cik Saibun ada kad apa? Saya beritahu kat dia, saya hanya ada kad lesen kereta dengan kad debit bank dan juga kad pengenalan. Itu saja saya ada. Lain-lain kad saya tidak ada. Tuan-tuan, segala benda yang boleh membawa kita kepada riba, dengan kita kenal siapa dia kita, jangan sekali-kali kita ambil. Sahabat saya, tuan-tuan, nak cerita bahananya makan riba ni, di dunia pun bahana, di akhirat jangan cakap lah, memang dia dosa besar. Sebab tu Tuhan kata di sini, dosa besar anda. Faman ja'ahu mau'izatun min rabbih, mana-mana orang yang sudah bawa mari kepada mereka ini keterangan daripada Tuhan mereka, maka dia berhentilah. Falahu ma salafa, maka bagi dia ambil modal dia, yang lain dia kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala lah, balik kepada orang amal balik. Wa man 'ada, dan siapa dia kembali kepada riba, faulaika ashabun nari hum fiha khalidun, mereka ini menjadi penghuni neraka Allah dan kekal dalam neraka Allah Subhanahu wa taala buat selama-lamanya. Tuan-tuan, kita kena betul balik sistem kita. Tuan-tuan nak salah pada kerajaan tidak boleh. Itu setakat mana kerajaan buat, kita terima hak kerajaan buat. Tapi kita carilah walaupun dia berbeza. Kata tuan-tuan pergi ke bank ni, tuan-tuan, mungkin dia punya Islamik dia, qadar dia sekian-sekian. Katakanlah beginilah contoh dia. Kita nak beli sebuah rumah. Sistem Islami, dia katalah rumah ni dia punya kadar asas banknya 10%. 10% kadar asas bank. Rumah kita 100,000, kita kadar asas bank sistem Islami dia akad 10%, 10.5% sebagai contohlah. Saya kurang arif dalam masalah ni. Apa yang saya fahamlah. Jadi bila kita akad dengan 10%, mungkin harga rumah kita akan jadi, bank jual kepada kita dengan harga 200,000. Katakanlah begitu. Tapi pihak bank dia ada kuasa untuk memberikan hibah. Bagi dia panggil rebate kepada kita. Tak apalah, saya nak pihak bank bersetuju untuk bayar hanya 5% saja sebulan. Dia bagi dari taraf dia bagi 5%. Jadi kita bayar dengan harga 5%. Kalaulah bank tu naik sampai 6%, 7%, 8%, 9%, dia masih lagi dalam akad kita. Maksudnya tidak akan lebih, tidak akan sampai kepada qadar jumlah akad 200,000 tadi. Berbeza dengan sistem riba. Sistem riba katalah dia akad dengan kadar semasa 5%. Mungkin bila ekonomi kita down, dia naik 7%. Jadi kita akad 5%. Masa kita akad rumah kita 150,000. Bila dia naik 2%, 3%, lagi 8%. Jadi mungkin rumah jadi 170,000. Ini sistem-sistem. Jadi tuan-tuan, kita kena arif dalam masalah riba. Sama juga orang jual beli emas. Dia jual beli emas dengan cara harga tangguh. Tidak boleh tuan-tuan semua. Jual beli emas, tuan-tuan beli gold bar, emas ketul. Bayar sikit-sikit. Itu pun orang dipanggil riba. Ya khilaf sikit pada masalah emas perhiasan. Tu pun tuan-tuan, banyak ulama tidak setuju. Pandangan kontemporari setengah-setengah ulama ada kata boleh pada emas perhiasan kita beli dengan bayar cara insurans, sebab dia sudah masuk pada dia beberapa kategori lain seperti upah pada harga cicil tadi, ada upah dan sebagainya. Tentu pun tuan-tuan semua ulama tak setuju. Ramai ulama tak setuju. Kalau tuan-tuan nak beli emas, tuan-tuan kena beli dengan harga tunai. Itu jual beli, kaedah jual beli emas. Dia dengan perniagaan ni, kita banyak terlibat dengan perniagaan. Tuan-tuan semua dah hari-hari kita jual beli dan sebagainya. Ingat baik-baik tuan-tuan, pemakan riba ini akan dosa yang besar, ya. Ingat baik-baik. Allah Subhanahu wa taala dalam melaknati orang-orang yang makan riba ini. Tuhan sumpah serana orang makan riba ni tuan-tuan.
pasal menzalimi manusia. Orang jahiliah mula kata, beza mananya? Dia kata riba dengan hak ni, pinjam 100, contoh, pinjam 10 riyal bayar 11 riyal. Tak boleh ya. Ada satu kes berlaku dalam sejarah hidup orang Kelantan ni, kalau orang-orang berkecimpung bidang dia tahulah cerita dia. Dia asal dia orang nak pinjam duit dengan dia, pinjam 300, orang bayar 350. Ambil lah 50 ni sebagai hadiah kepada demo. Dia pun ambil lah hadiah. Boleh mula-mula. Kalau misalnya orang pinjam dengan hamba, lepas tu dia pun pinjam 300, bayar 350 ni ustaz ambil lah, terima kasih sebab ustaz menolong saya di saat susah. Okey, mula-mula. Tapi kalau sudah menjadi bisnes, tidak boleh. Mari pula orang lain mu nak buat duit, pergi buat ustaz Saibun lah, pandai-pandai lah. Mu buat 500, bayarlah 520 ke sebagainya. Atau orang panggil, bila jadi satu bisnes, maka hukumnya haram. Ada berlaku di Kelantan ni orang bermula dengan modal 300 riyal, lagu ni lah main bui sampai kepada duit dia 3 juta tuan-tuan semua. Satu hari dia pergi tanyalah kepada orang yang bertanggungjawab dalam bidang ni. Maka orang ni pun katalah, benda ni riba. Jatuh belebok tuan-tuan semua. 3 juta ni kalau riba, asal 300 ringgit, jadi 3 juta, 2 juta 997,000 kena hantar balik kepada tabung kerajaan, tabung orang ramai, Baitul Mal. Sebab duit riba, duit tak ada milik, duit orang ramai. Itu tuan-tuan kena ingat baik-baik. Nabi kita bagi warning masalah riba ni, kata Nabi, ijtanibus sab'al mubiqat. Ijtanibu as-sab'a al-mubiqat. Qalu ya Rasulullah wa ma hunna? Qala asyirku billah was-sihr wa qatlun nafsi allati harramallahu illa bil haqq wa akli riba ila akhir al-hadith. Nabi kata, jauhkanlah dirimu daripada 7 perkara yang membinasakan. Antara 7 perkara membinasakan, Nabi kita sebut wa aklur riba, orang yang makan riba. Sebab tu kita kena ingat tuan-tuan semua. Sayyidina Umar dalam secara kehidupan Sayyidina Umar, Sayyidina Umar kata macam mana pada orang yang hidup di kedai mencari duit, berulang-alik ke bank dan sebagainya. Sayyidina Umar kata tuan-tuan sekalian, dia kata, la tabi' fi suqina illa man qad tafaqqaha. Jangan ada orang yang berniaga dalam kerajaan kami ni kecuali orang ni mesti kena belajar masalah fiqh. Dia kena faqih masalah duit. Ini riba ke tak riba dan sebagainya. Jadi bab riba ni bab yang terbuka begitu luas. Sebab itulah kita kena ubahkanlah kita. Insurans kita pindah ke takaful. Takaful lebih senang. Ada panel syariah dia dan sebagainya. Kalaulah panel tu pun tak nasihat tak betul, tu panel jawab dengan Allah Ta'ala lah. Saya tanya pasal apa mu ambil insurans takaful ni. Misalnya takaful ni tidak Islamik. Kalau Tuhan kata, ya Allah aku percaya kepada panel syariah dia lah. Jadi tanya dia lah, Tuhan moga aku orang jahil hebat kau ni, cuma usaha ikhtiar aku ni lagu tu. Macam akaun kita juga, akaun konvensional biasa, pindah kepada akaun Islami. Carilah hak lebih pada itu, kita serahlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan semua, kita ni hidup di zaman pasak, zaman manusia hidup dengan penuh ranah. Halal haramnya korang bercara. Orang akhir zaman ni pedalinya pitih sudah. Tu je orang duduk pedali tuan-tuan semua. Jadi kita nak kaya, tapi jangan kita terlibat dengan masalah riba. Saya seru kepada pendengar-pendengar saya, belajarlah bab riba dalam kehidupan seharian, kehidupan kita ni tuan-tuan semua, barulah kita akan selamat. Banyak sangat pitu-pitu riba yang ada di zaman kita ni yang mesti kita kena belajar untuk kita menjauhkan diri daripada bab riba ini. Bab ni bab luas tuan-tuan mesti kena belajar. Amba bukan nak kuliah bab fiqh bab riba pada hari ni, cuma nak kaitkan bahawasanya antara golongan manusia yang Allah Subhanahu Wa Taala katakan pelaku dosanya akan masuk neraka Allah, sabit dengan nas Al-Quran dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ialah akalatur riba, pemakan riba. Ya mudah masyarakat Melayu. Demo nak buat duit dengan hamba tak bagi, maka hamba kata ginilah, gada mutu awak pada saya. Mutu yang kau gada, mutu pada saya beri duit ke tuan-tuan sebanyak 1,000. Hamba tuan-tuan semua nak naik mutu tu tak boleh, sebab itu manfaat daripada pegangan itu tidak boleh. Mutu tu hamba kena jaga. Dia kalau sekiranya mutu tu hilang dan jaga hamba kena bayar balik mutu tu.
Di kampung-kampung orang kita nak gadah apa dia? Marilah tak weh nak butai duit dengan demo 5,000. Demo nak bayar bila? Gini. Ambil kebun getah hamba sebagai cagaran dia. Gadaya hambanya kebun getah. Kebun getah tu demo pegang je, tapi hok jon orang kebun getah tu pitih boleh kau tuai dia. Kita pergi kebun bukan ambil hasil. Orang kampung kita hasil getah tu dia ambil ke dia. Jadi milik dia, hasil getah. Tak boleh hasil getah ambil ke dia. Ada manfaat, dia menjadi riba pula. Mana boleh lagu tu. Jadi benda-benda lagu ni kita kena faham lah baik-baik ya. Belajar. Belajar dengan ustaz-ustaz yang pakar dalam bidang keuangan ni tuan-tuan. Dan kita ni kuliah-kuliah di masjid, jangan bincang bab riba lagu ni. Kena panggil tu penasihat syariah di bank-bank tu. Ada orang Kelantan ni ramai sangat penasihat syariah di bank-bank tu. Pakat dengan dia, bila demo klik mari ceramah riba lah di masjid kawan. Ustaz-ustaz yang tak belajar bab keuangan tak nampak tuan-tuan semua. Minta maaf lah. Hamba sendiri pun tak apa nampak. Cuma ada kes-kes sedua memaksa kita supaya kita belajar. Bolehlah kita faham sedua perkara. Ya kadang-kadang setengah-setengah ustaz kita, minta maaf bukan nak kritik ustaz sama-sama ustaz ni. Kita bukan bidang kita. Kalau kita kecep tak jadi tuan-tuan semua. Ada orang tanya satu orang, ustaz yang berusia lah, orang tua lah. Tok Guru, ibarat ni cerita. Tok Guru, apa hukum minum cappuccino? Dia kata haram. Kata pasal apa haram Tok Guru? Cina. Kata bukan, kopi Cina ni air kopi. Apa dia kopi Cina? Oh halal dia kata. Pasal apa nak sebut? Bukan bidang dia. Kita bidang keuangan ni tuan-tuan. Bidang keuangan, cari orang yang duduk berkecimpung dalam bidang keuangan tu, dia tahu bab halal riba ni, bab halal haram, bab riba ni tuan-tuan. Pasalnya dia hari-hari dia terlibat dengan sistem. Lah ni tuan-tuan, sistem ni laju. Amba ustaz ni, tak tua tak muda ni, nak ambak sistem tu, amba tak ada. Bila kita kecek sekat bulan ni, kecek sayang-sayang kita duduk di bank, lagu ni, bila depan pula duduk lagu lain. Kita nak ambak tak ada sistem. Jadi cari orang tu, kita nak buat gapo, nak beli rumah. Tanya, tuan, ni lagu mana ni sistem ni, halal ke tidak halal? Amba nak beli rumah ni, tuan-tuan, amba nak buat semaya rumah amba ni. Serah pada mereka. Tu orang panggil, apa dia ni? Riba. Banyaklah bab riba, bab mah, bab gapo tu memang panjang. Terima kasih kepada Muhammad Zaidi yang beri poin tambahan. Tapi, bab riba ni terlalu luaslah pintu dia. Cuma kita kena ingatlah baik-baik ya. Baik. Seterusnya, orang yang dijamin oleh Allah Ta'ala masuk neraka. Bukan jamin masuk syurga tuan-tuan semua. Nombor 5, orang Tuhan jamin masuk neraka ni ialah akalatu amwalin nasi bil batil. Orang yang makan harta orang lain dengan cara yang tidak betul. Ni pintu dia tuan-tuan semua terlalu luas perbahasan dia. Baik. Di antara kezalimannya ialah ia menyebabkan pelakunya akan masuk neraka Allah Subhanahu Wa Taala bila kita makan harta orang dengan cara tak betul. Qala Allah Taala fi surah An-Nisa ayat 29 hingga 30, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradin minkum wa la taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima wa man yaf'al dhalika 'udwanan wa zulman fasawfa nuslihi naran wa kana dhalika 'ala Allahi yasira. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu makan harta di kalangan kamu dengan cara yang batil, cara tidak betul, kecuali melalui perniagaan yang ada redha meredai di antara kamu, dan jangan kamu bunuh mana-mana manusia. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala amat sayang kepada kamu. Wa may yaf'al dzalika 'udwanan wa zulma. Siapa dia buat dosa tadi? Dosa mana? Dosa makan harta cara tak betul, dosa bunuh orang ni dengan cara zalim. Fasawfa nuslihi naran. Kami akan bakar dia dalam neraka Allah. Wa kana dzalika 'ala Allahi yasira. Dan perkara ni amat mudah bagi Allah. Baik tuan-tuan semua. Makan harta orang dengan cara yang tidak betul. Dalam masyarakat kita terlalu banyak.
kita makan harta cara tak betul. Contoh paling mudah, rasuah. Rasuah ni kita ambil harta dengan cara tak betul. Rasuah ni mudah saja. Kita bagi pemberian bersyarat. Contoh dia, hamba pegawai. Contoh ini contoh. Hamba ni seorang pegawai. Tuan-tuan, hamba ada duit dengan hamba, ada kuasa untuk meluluskan satu-satu projek. Tuan-tuan bagi kepada saya, okey, awak nak projek dengan saya boleh. 5% hak saya. 5% awak kena wis saya. Kalau awak projek ni harga dia 1 juta, saya boleh bagi pada awak nak. Jadi 5% daripada projek ini kena bagi kepada saya duit. Awak panggil rasuah. Sebab mu tak bagi aku 5%, hukumnya haram. Hukumnya mu tak boleh projek. Kita merah ni tuan-tuan semua tak boleh. Nak merah orang dalam bab projek ni tak boleh. Tak sekira lah. Okey, misalnya kita nak tenda katil asrama. Contoh ni bukan betul, ni contoh sahaja ni, contoh. Nak tenda katil asrama, boleh. Karawi demo tenda katil asrama. Tapi setiap kepala budak setiap hari yang nak samah tu pergi hamba. Demo wi hamba lulus. Demo tak wi hamba tak lulus. Ini contoh ni, tak ada kena mengena pun. Hamba nampak lubang-lubang. Dia di Malaysia ni tuan-tuan, ada satu jabatan hak orang tak tawar ke dia rasuah. Bukan hamba kata tak makan, bukan hamba kata jabatan lain makan rasuah, tak. Hamba kata ada satu jabatan saja setakat hamba nampak yang orang tidak pelawar rasuah kepada dia, iaitu jabatan kaji cuaca. Hak ni seorang tak tawar rasuah dia. Sebab apa tuan-tuan sekalian? Sebab di luar kawalan. Petani diramak, petani nampaknya hujan. Tak boleh. Pasal itu bukan bawah kuasa dia. Hak mana ada ni kita orang ada kuasa ni, kita kena beringat sangat-sangat dengan masalah rasuah. Dia rasuah ni tuan-tuan semua dah. Nabi kita sebut dosa dia. Ar-rashi wal-ra'isha wal-murtashi finnar. Nabi kata yang menghulur, pemudah cara, yang menerima tiga. Yang menghulur satu, yang menerima satu. Pemudah cara di antara kedua-duanya, maka itu ketiga-tiga mereka ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam finnar, mereka akan masuk neraka Allah Subhanahu wa taala. Itu bab rasuah. Ini pun bab luah lah. Satu orang pergi Mekah dengan saya. Saya pergi Mekah setahun sekali buat umrah. Dia Mekah dengan saya, dia kata, Ustaz, hari ni kita beli jas 10 butir. Kata, berapa sebutir? 1,000-1,500. Kata, baguslah, duit banyak boleh belilah. Kata, marilah kamu sebutir. Ama gurau dengan dia lah. Marilah kamu sebutir. Dia kata, wiwak, gapo kau Ustaz? Ya, tak? Amba beli ni untuk orang-orang ya, tolong amba. Di jabat ni ada seorang, jabat ni ada. Amba kata, kalau tak wi lagi mana kalau tak wi? Ya, dia kata sini ada seorang, sini ada seorang ni. Kalau takwi lagu mana? Kalau takwi gak Ustaz, dia kata lambat gerak, kadang-kadang tidak gerak. Amba kata itulah orang panggil rasuah. Sebab kerja dia dah untuk dia buat. Apa yang dia mau beri ke dia? Oh, dia kata kalau Ustaz nak kira hak ni rasuah ke ni rasuah Ustaz, dia kata ramai orang masuk neraka. Dia kata kamu. Ni Mekah ni. Kamu kata neraka luah habis. Neraka tu luah. Kalau tak luah pun tak apa, neraka semua-semua tindih pun tak apa. Sebab apa? Sebab dia nampak merah muka. Alah saya lah. Saya kata ke dia, tak semarah lah abang. Amo siap kabeh. Tapi hubungan kami baiklah. Lepas pada tu hubungan kami kau baik. Nak cerita lepas tu dia mati. Nak cerita demo ni. Dia mati dah dengan dewak kerja, dengan cara gini, dengan rasuah, dengan berapa ni tuan-tuan semua. Dia mati. Isteri telefon, Ustaz, abang mati dah. Dia masa ni lah lebih kurang dalam pukul 7 lebih ni telefon mati. Amo pergi rumah dia. Dalam masa dia mati belum subuh sampai ke dia mati tu 2 jam, amo kata kepada anak-anak dia. Amo kata tolong betul lah mayat ayah ni, tolong cuci sikit-sikit, takut keluar najis ke apa. Balik mayat dia tu tuan-tuan, mayat tu kerah macam kayu, tak gerak dah tuan-tuan semua. Dia kalau mayat baik, orang mati baik, mayat dia lembut tuan-tuan semua. Nak sebut cerita demo. Tengok orang mati syahid, mayat dia comel, lembut. Atau orang mati syahid.
Jadi kita ni tuan-tuan sebut kena belajarlah. Lagu ni rasuah. Oh, ustaz tak buat gitu, tak merah orang, tak menega lah kita. Tak apa, tak menega pun rezeki ikut layar dah. Tak kaya, tak apa dunia ni. Asal kau boleh makan, boleh minum. Kalau kaya dunia, tuan-tuan semua rumah tangga, huru-hara, nak buat apa? Baik kita tak kaya atas dunia. Pada kita makan rasuah. Sana, Allah sini. Betul lah, nak laju, tembak dengan peluru. Takut peluru tu tembak muka neraka pula. Itu masalah dia. Baik. Itu orang panggil benda rasuah. Ataupun kita putar harta. Boleh harta cara tak betul juga. Tak. Tak kira lah PT kau pakai pelancong macam-macam lah. Tayar kereta kau. Ada. Tayar kereta. Ustaz, lah projek ni kamu. Tayar kereta Ustaz Pak Buti tu kau belakang bulan ni lah. Ada orang tawar. Kamu kerja mula. Adalah jaga-jaga duit sikit-sikit. Dia kata Ustaz barilah. Bahagia ni kamu. Tayar kereta Ustaz Pak Buti lepas lah bulan ni. Kalau hamba ambil tu semua PT tu, rega hamba saibu sama dengan tayar. Rega hamba saibu sama dengan tayar. Tayar Pak Buti tekah tu baru 1,500. Baru 1,000. Rega hamba ni 1,000. Tak ada tu semua. Orang yang ambil rasuah RM5, RM10 dan sebagainya tu tuan-tuan semua. Rega dia tu. Kalau ambil RM5, rega RM5, ambil RM1,000, rega RM1,000. Tu yang rega dia nya. Mengaji tinggi, cerdik mana, pakak besar pun. Kalau makan rasuah, itulah rega dia. Tu kita kena ingat molek ya. Jangan kita ambil bagi rasuah. Ataupun kita pulas saka. Patut harta tak boleh kita. Tiba-tiba boleh kepada kita. Cara tak betul juga. Patutnya harta ni tak boleh kita. Tiba-tiba kita pulah. Kita kona, maka harta ni boleh kepada kita semua. Cara tak betul juga. Ataupun tuan-tuan merata harta anak yatim. Itu pun masuk neraka juga. Ambil cara tak betul. Harta. Misal lagi ni, ada orang tino lawa. Tok laki dia mula kaya. Tinggal anak 2-3 orang. Tak. Bujai tak rasuk. Anak 2-3 orang baru. Jadi tuan-tuan semua nikah dengan bujai tadi. Dia tinggal harta banyak. Bulan-bulan sewa rumah lebih kurang 1,000, apa ni 10,000, 20,000 sewa rumah. Bulan-bulan. Dia mau pergi nikah, dia mau retuh atas harta tadi. Harta tu, hak bini dia tu, 1/8 je pasal dia ada anak. Hak lain semua, hak anak dia, mungkin retuh belakang harta dia tu pasal apa? Mu ambil harta anak yatim, mu makan cara tak betul. Tak boleh. Alladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Allah Subhanahu wa taala kata, alladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman. Orang makan harta anak yatim dengan cara zalim. Tak betul. Boleh makan cara betul, ada cara dia. Hal ni makan dengan cara tak betul. Innama ya'kuluna fi butunihim nar. Senyora orang ni makan dalam perut api, perut itu api neraka. Wa sayaslawna sa'ira, maka dia akan dipanggang dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ni ada Cik Zaidi tanya, kalau kita niat ikhlas beri ke dia lagu mana? Ikhlas tak ikhlas Cik Zaidi mudah sangat je. Kalau dia tak tolong Cik Zaidi, beri ke dak dia. Macam hamba, tak tolong gapo Cik Zaidi. Bagi ke dak pada saya? Mesti tak bagi. Kalau tak bagi, kenapa bagi pada dia? Mana kita tak ikhlas lah kita bagi. Pemberian ada sesuatu makna. Cerita Pak Ali Piramli kan. Apabila Pak Ali kata kepada Rohani kata, Pak, Abang Jamil tu baik ya. Baik. Pak Ali jawab macam mana? Ya, baik. Baik ada makna. Maknanya orang kata baik tapi ada arti di sebaliknya. Sama juga kalau ikhlas. Ikhlas siapa dia kita boleh bagi. Orang tak tolong kita boleh bagi. Saya pergi rumah satu orang nak pergi Mekah. Mari satu orang bagi duit ke dia 5,000 untuk pergi Mekah. Apa dia 5,000 bagi duit sagu hati untuk pergi Mekah. Hamba tanyalah, oi, banyak dia bagi duit dia mo. Dia ni sekian. Dia ada link dua tu, dia kerja. Hak ni buat projek gani, hak ni pun timbal balas kan ni. Hamba kata dia mo tak boleh terima pitih tu 5,000. Kalau orang sedekah lagi Mekah 100 riyal mu boleh ambil, 200 boleh ambil. 5,000 tu dia wi kemu. Dia tak wi kawai, dia wi demo pasal apa? Sebab demo ada kes dengan dia. Ada kepentingan dengan dia. Tu panggil rasuah dengan jawatan demo. Tak boleh. Dia kata, entah agak tegur selalu anak lagu tu. Anak saya ke entah, saya akan masuk neraka. Baik. Jadi rasuah pun tak boleh, harta anak yatim pun tidak boleh. Harta pusaka pun tidak boleh. Harta pusaka ambil hak kita je. Jangan duk pula.
Adik-beradik kita ada ni orang. Bila ayah kita mati, kita pun royak. Pergi ke tempat notis saka. Betul ayah kita ada anak dengan mak hak lain di Sarawak ke di Johor masa mula duk merantau. Tak. Royak adik-beradik amor 5 orang, adik-beradik amor. Bukan ni 5. Patut demo boleh piti sebanyak 80,000 ya seorang. Sebab seorang demo tak royak, jadi boleh piti 100,000. 20,000 tu harta yang batil, cara tak betul. Jual beli nipu, tak betul juga. Jual beli nipu. Demo jual beli bagai-bagai, demo nipu. Boleh pitih, betul boleh pitih. Oh, kawin hari ni kelihatan demo. Kalau kelihatan orang hari ni, boleh kawin 10,000. Tak boleh. Itu cara tak betul, tuan-tuan semua. Demo berakal, jual beli tanah berakal. Berakal tanah ni tuan-tuan, kena belajar syarat dia. Bagaimana nak mengambil duit daripada tuan tanah tu. Kena ajar dia, kena belajar. Pergi jumpa tuan tanah. Hei tuan tanah, wakil pada amo jual tanah demo. Ada masalah lah. Kena belajar masalah dia ni. Kita banyak sangat orang kita learn ni dak cara nak ambil duit orang. Betul kita bijak dalam bab piti. Bijak lagu mana pun kena fikir molek. Sepandai-pandai tupai melompat akhir jatuh ke tanah jua. Ingat molek. Hari ni mu tipu orang, Tuhan lipat mu sekaligus ya. Mari hamba sudah kuliah subuh online dengan tuan-tuan. Mari satu orang hamba Allah Taala, mari jumpa hamba. Duk kecek-kecek cara kau nego, cara kau gapo. Dia cerita masalah orang tipu kau orang. Orang tipu dia pun tipu nak piti. Boleh nipu, tapi cara kita ambil tak betul. Tak betul lah masalah. Banyak tuan-tuan semua orang nego tak betul ni banyak. Sebab tu Nabi sebut saudara-saudara semua. Nabi kata at-tajiru as-saduqu al-aminu ma'an nabiyyin was-siddiqin wasyuhada. Nabi kata, peniaga yang benar yang jujur. At-tajir, orang nego, yang benar, yang jujur. Kalau dia mati pergi di akhirat, ma'an nabiyyin, duduk dengan puak-puak nabi, was-siddiqin, duduk dengan puak-puak yang benar, wasyuhada, sekali dengan puak-puak mati syahid, was-salihin, orang-orang yang baik-baik, orang jujur. Soalan saya, kenapa Tuhan ni cedek untuk orang yang nego dengan cara betul ni tuan-tuan, duduk dengan Nabi di akhirat. Tuhan cakap ada tempat dia kalau mau nego jujur, duduk dengan Nabi di akhirat. Ini menunjukkan bahawa nak jadi peniaga jujur ni payah. Bukan mudah, payah adik kakak. Kena royak betul. Kalau kita janji dengan orang 1, 2, 3, 4, kena buat betul. Ni kelihatan banyak. Kelihatan. Hamba tengok sial kadang-kadang. Sial. Bila hamba pergi umrah, hamba tengok setengah-setengah makcik duk mengadu, Ustaz, bapa hamba kena lagu ni, hok kena hamba. Dia duk mengadu, Ustaz, bapa kita kena lagu ni. Kena lagu mana makcik? Dia royak dengan hamba pergi kapal terbang Saudi, tiba-tiba dia pergi ke hamba kapal terbang Asia. Saudi 3,500 misalnya, Asia mungkin 3,100. Orang balik je bawa, dia nak hutang. Boleh hutang 400 ya situ. Contohnya, janji hotel duduk di Safwah. Tiba-tiba duduk di Rotana, alik belakang, hak jauh. Berapa beza sewa? Orang beli kita, ni tawaran kita. Tiba-tiba kita kepada orang hak ni. Hak ni 300 malam meh. Hak ni 100,500 200 malam meh. Kita utuh pula 100 situ. Kali dengan jumlah malam, campur dengan harga tiket, kita boleh utuh banyak. Soalannya, betul ke tak perjanjianmu? Bila kita buat perjanjian dengan orang, ni terma perjanjian ni tuan-tuan semua, kita kena patuh. Sebab Nabi kita bersabda, al-muslimuna ala syurutihim. Orang Islam ni kena pegang ke perjanjian dia tu. Kena pegang ke perjanjian dia tu. Kalau tak boleh pegang royak dia, kawan janji dengan demo hotel Safwah. Tiba-tiba kawan ni tak boleh Safwah kawan. Lah ni tawaran ada duduk di Rotana, alik belakang lebih kurang 150 meter, alik belakang. Kalau demo setuju, kita pergi. Tapi lebih happy adalah beza sewanya sebanyak sekian-sekian. Ni kawan hantar balik ke demo. Demo setuju. Kawan ni cedek ke demo dulu Saudi Airline. Saudi kawan berbual-bual tak boleh. Bolehnya Air Asia. Kalau demo setuju, boleh kita pergi. Setujunya lagu mana? Okey, baki beza kawan nak balik lah. Berapa beza 200 ya 300 ya, kena hantar balik kawan. Kalau setuju tak apa. Kalau kita pergi tawar istimewa, kita beri kat orang tak boleh. Kecuali tuan-tuan kata, siapa nak pergi Mekah dengan hamba, marilah. Agilah, patah siapa nak ibah pun tak apa. Lah, pergi ada orang reda kan. Tapi kita janji tu masalah. Bila kita boleh, kita langgar janji kita, perolehan kita tidak betul.
Ni kita kena ingat tuan-tuan semua. Tu contohlah amos sebut amos tengok orang duk ngadu gambar masalah. Jadi tuan-tuan semua nak cerita banyaklah hak-hak makan cara tak betul dak. Negonya macam-macam lah benda-benda begini. Hak ni kita kena ingat molek. Allah Taala kata kalau memakai harta cara tak betul memakai juga wa may yaf'al zalika udwana wa zulma. Baik. Wa may yaf'al dzalika 'udwanan wa zulma. Siapa dia yang buat benda sedemikian itu dengan cara yang zalim, fasawfa nuslihi nara, maka aku akan bakar dia dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Atau masalah kontraktor tu kita kena bincang panjang sikit lah ya, terma-terma dia nak tengok molek lah apa-apa pun kena tengok dengan baik-baik. Ya 100 lagu mana, 140 lagu mana, kemudian atas pertimbangan pihak yang berwajib. Jadi kawan-kawan sekalian, kita kena fikir baik-baik. Jangan ambil duit orang dengan cara tak betul walaupun sekadar 5 sen ataupun sekadar 10 sen. Duit orang tak boleh. Baik kita hidup fakir di atas dunia daripada kita kaya penipu. Tuan-tuan nak berlakon siapa dia kaya. Kadang-kadang kita ni syok sore ya. Oh, aku ni kaya. Kereta aku ga tu, kereta aku ga ni. Orang tak pandai pun kepadamu. Mu syok sore ya. Oh, kawan kaya, kawan pakai kereta hebat-hebat belaka. Mu syok sore ya. Lah ni tuan-tuan semua ramai lagi orang lebih kaya pada kita. Dia kita pun tahu hakikat kita ni kaya ke tak. Hakikat kita ni kaya ke tak. Dia kita duduk di akhir zaman ni tuan-tuan semua. Rupa kita kaya, hakikat kita miskin. Kereta kita hak bank, rumah kita hak bank, rumah saya hak bank, kereta saya hak bank. Muju ada ayah bank. Tak ada ayah bank, duk bahasa buruk kita. Nak ayat cerita, tak usah duk fikirlah. Kita nak selamat tuan-tuan semua, kita dengan dunia ni mudah tuan-tuan semua. Tak, dengan dunia ni mudah saja. Kena ingat gini ya. Imam Ahmad bin Hanbal kata kita dengan dunia ni, dia kata halaluha hisabun wa haramuha azabun. Kita dengan dunia ni halalnya akan dihisap oleh Allah, haramnya akan diazab oleh Allah. Sebab tu Imam Ahmad dia orang warak, dia kata apa? Aku nak tinggal ke dunia ni la lahu wa la alayya. Aku nak pergi kerana aku barang pun tak ada, dunia nak dakwah aku pun tak boleh. Pasal apa? Sebab aku tak ambil apa-apa dengan bahagian hidupku di atas dunia. Tapi hamba tengoklah kita pun bersaing dengan sahabat-sahabat kita ni. Halah macam-macam lah tuan-tuan semua. Ada orang lagu tu, lagu ni. Saya pesan pada sahabat-sahabat saya. Saya kata biar kita tutup rekod hidup atas dunia ni, kita kena susah belakang masalah. Kalau kita makan dah benda ni, kita kena bayar balik. Kalau kita makan riba dengan orang, kita bayar balik pada tuan dia. Kena bayar. Benda-benda. Kalau tanah saka tadi, kita kena atas balik. Kepada orang-orang yang berhak kita atas balik. Oh, payah ustaz gitu. Payah dunia ni boleh ikhtiar. Mati tu masalah. Kalau makan taruh tanah orang. Tak, man zalama qida shibrin minal ardi tawaqahu Allahu sab'a aradi. Siapa dia makan tanah orang walaupun sejekar, akhirat sesa Allah Taala akan belik di tekak dia 7 tanah bumi. Ambil bumi yang berat ni tuan-tuan semua, letak tekak piku. Tu satu tafsir dia. Tafsir yang keduanya ialah Tuhan akan seduk dia dalam perut bumi. Dengan batu-batu gapo tu sakit luka dia gapo tu, itu dah azab Tuhan buat kepada orang yang makan barang tak betul seperti dengan Qarun dak faqasafna bihi wa bidarihi al-ardh. Dan kami telah Qarun dengan segala harta dia dan kampung dia semua sekali tu. Tuhan ni mudah ya dia nak mengazab manusia. Sebab tu kita kalau makan taruh tanah orang, ambil batu betul. Bukan payah. Ni batu taruh duduk sini. Kita tok hak sini hak baru. Ambil hak ni toklah kau ni. Betul balik. Mudah ya benda. Bukan payah. Tapi kita kalau ayah kita makan, zaman ayah kita mula, dia buat saka tak betul. Dia tinggal harta tak betul. Tuan tanah sebelah kata, taruh kita setakat ni. Ayah demo ni pergi ambil taruh tanah ni sampai ke sini. Lebih kurang sekaki, 2 kaki tanah kawan ni bahaya ayah demo. Gak sekaki 2 dalam bandar ni tuan-tuan semua. Barang mahal. Sekaki lebar, panjang tu kalau 100 kaki, ada 100 kaki. Harta sikit pohon orang. Lah ni bukan soalan sekaki 2 kaki, soalan barang tak ada. Tuan duduk bala. Dia ayah demo pun tinggal harta. Matilah ayah, marilah pula jiran demo. Sebenarnya ayah demo ni dia makan taruh tanah kawan sekaki.
benda ni pula ada di rumah demo dah atas tu. Maka demo rundilah dengan dia tu. Ginilah, rumah kahwin atas tu ada dah. Ayah kahwinnya buat mula dah salah kat nak buat guana. Dah salah nak buat guana. Lagu ni. Kalau demo izin kahwin bayar, kita tulis molek, alhamdulillah, kahwin terima kasih molek-molek. Kalau demo tak izin juga, demo nak tanah ni juga, tak apa, kahwin kena putus. Putus tak apa, pasal duit tanah orang. Lepas tu kita pun putus royak dia, halal lah segala perbuatan ayah hamba sepanjang dia hidup menyusah ke demo ni. Tak apalah kahwin. Asal demo wi tanah kahwin. Kahwin maaf belaka ke demo. Ayah demo pun kahwin maaf. Walhamdulillah. Lepas dengar sekaki tu gapo sangat boleh tuai-tuai semua tak? Itulah yang menjadi masalah kita. Adapun dosa kita hak lepas, soalan daripada Cik Azhari Hussein, dosa kita hak lepas ni, pertama kita bertaubat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, banyak mana rasuah kita terlibat. Kalau boleh kita kembali kepada pihak berwajib, Baitul Mal dan sebagainya, kita bayar balik lah tuan-tuan semua tak? Bayar balik. Sebab kalau kita lok dengan daging haram ni, kata Rasulullah SAW, Nabi kata, kullu lahmin nabata min suhtin fannaru awlabi. Setiap daging yang tumbuh daripada harta haram, maka neraka lebih utama untuknya dari syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Saya tengok pada pagi ni banyak sangat menulis berkenaan dengan harta ni. Pasal apa? Itulah menunjukkan bahawa orang kita ni terlalu banyak terlibat dengan masalah pemilikan dan cara perolehan harta yang tidak betul. Jadi tuan-tuan, pesanan saya kepada ni bukan berkata kepada orang yang bertanya, apa buat kesimpulan orang menulis bab harta. Pasal apa? Masyarakat kita ni terlalu banyak terlibat dengan benda-benda yang tidak betul. Jadi hamba harap tuan-tuan depan hamba ni kita muhasabah diri. Muhasabah diri, cek balik. Lepas tu kita dakwah pula orang lain. Asuran kereta demo kena buat Islami, insurans pun kena buat Islami, akaun demo pun kena Islami, go to go ni, semua sekali ni kita buat biarlah betul dengan hukum syarak. Hak tu hak kita nak sahabat-sahabat semua. Luar masa kita ada bulan Ramadan yang mulia ni, biarlah kita malu nak betul dengan jiran kita kawan makan tara tanah demo ni, dua kaki kawan ambil demo ni, kita hantar balik batu tara tu kepada orang tu. Biar kita tinggal dunia ni tuan-tuan dengan pejam mata rapat, dengan tak ada masalah dengan manusia. Masalah dengan orang ni tak ada, biar kita ngadak dengan Tuhan. Semaya kita ada tak sempurna, puasa kita ada berlubang, zakat kita ada tak cukup. Hak ni kita usaha dengan Tuhan. Dengan orang ni payah tuan-tuan semua. Dengan Tuhan ni, innallaha ghafurur rahim. Allah Ta'ala Maha Pengampun lagi Maha Pengasihani. Tuhan melihat pada kesungguhan kita, tak apalah, aku maafkan pada kamu semua. Itu kita nak hatus putih ya. Tapi kalau kita pergi ni kan, bawa rebah, hak ni ada rebah, hak ni ada rebah, hak ni ada masalah, depan masalah, belakang masalah, orang tu ada hak dengan kita, orang ni ada hak dengan kita, hak tu hak ni. Oh alah. Tak kira lagi dah rasa hak lain. Bila-bila undur kereta kona tu bit pak parking tegak. Sesek body kereta orang, cala kereta dia. Dia mau nampak sikit cala, nak betul cala tu kena habis 300-400 pergi sembuh kereta. Kalau demo orang juru kat, demo undur, demo pusing tayar terkena kereta orang tu, demo lorak, demo tulis nombor telefon. Tepek di wiper kereta dia, ataupun dia mau letak, kalau cumi buka kat dia mau letak le kereta, tulis molek, maaf waktu saya undur tadi ada terkena sikit kereta demo, minta demo pergi sembuh lah. Dia hubungi saya, namanya Ustaz Saibud bin Ismail, nombor telefonnya 019 985 8800, misalnya tak. Jadi kita pun, dia pun telefon kita, Wana nemo, tepuh kata kawan. Kawan ni orang baik dah lah ni. Maksud duk marah lah kawannya. Kawan terkena. Kalau demo pergi beki habis 200 sembuh. Kawan beki, kawan terima kasih. Kawan bayar lah. Demo muka salah kawan. Hak tu orang ju. Kalau demo tak buat lagu tu, demo tinggal, akhirat sesak. Tuhan tanya, wana mu cala kereta orang mu tak royak baru ni. Letih kita. Hak ni, hak kecil. Hak taruh tanah, hak rasuah, hak riba tu hak besar. Ni contoh hak kecil lah, Tahu siapa kose-kose. Tu hak ni nak kutip dengan Tuhan, nak cara banyak lagi. Apa kalau kita makanlah pitih tak betul pada anak bini kita. Kata Luqmanul Hakim,
Dia kata, kalau mu makan duit tak betul kan nak bini mu, dia kata, ada 3 masalah akan menipu. Hak ni dah tuan-tuan tengok orang-orang kita masalah lah ni. Kata Luqman, ya bunayya, istaghni bil kasbil halal. Wahai anakku, cukupkanlah dirimu dengan rezeki yang halal. Pasal apa rezeki yang halal? Kerana kalau mu ambil rezeki haram, 3 musibah tu habis kamu. Yang pertama, apa dia? Yang pertama, riqqatun fi dinihi, iman dia menjadi nipis, tak ada sensitivity. Bunyi rabai kau, bunyi baca Quran, bunyi gapo, dia tak terasa apa. Tu orang panggil keset pertama, tak berhi kat agama. Yang kedua, wada'fun fi aqlihi, dia serabu otak dia. Otak dia serabu, otak dia berkecamuk. Rumah tangga, bini bengong, anak tolu, apa dia ni masalah berpanjangnya, itu pasal makan duit tak betul. Yang ketiga, wa khiffatun fi muru'atihi, yang ketiganya ialah apakala dia ni makan benda haram, dia sudah tidak bermaruah lagi. Orang nak kecek hadia gapo-gapo putua-tua semua, mampu gila aku tak secara, biarlah aku nak kecek gapo aku pun kecek gila. Dia sudah tidak ada rasa malu lagi tua-tua semua. Maka orang lagu ni kesal daripada dia makan benda tak betul. Sama-sama kita bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala di bulan Ramadan yang mulia ini, supaya Allah Subhanahu Wa Taala sucikan kita daripada perkara-perkara yang tidak baik. 1 jam kita bersama 55 minit pada pagi ini dalam kuliah subuh yang agak panjang. Minta maaf tuan-tuan semua. Tajuk amat menarik, dan pelaku-pelaku ni semua tuan-tuan semua, pelaku-pelaku ni akan masuk neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah sambung lagi pada esok hari. Esok pun tajuk yang sedap juga, menyebabkan tuan-tuan dengan ahli keluarga tuan-tuan dan keluarga saya, kita selaku penjaga, ada dosa-dosa yang dibuat di bawah kita ni tuan-tuan sekalian. Antara isi kuliah saya pada pagi besok ialah ada perkara-perkara yang dibuat oleh keluarga kita yang menyebabkan kita tak boleh berhimpun dengan mereka di syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Sama-sama kita ikuti kuliah kita pada pagi besok insya-Allah dalam masalah sosial kehidupan seharian kita insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna 'ilma. Allahumma ij'alna min utaqaika minan nar birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma atiq riqabana riqaba abaina wa ummahatina ikhwatina wa akhawatina min azabil qabr wa minan nirani birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma ja'alna wa abna'ana wa dhurriyyatina hafizina li kitabikal karim ya rabbal alamin. Ya Allah, ya Tuhan kami, di bulan Ramadan yang mulia ini, ya Allah, Kau merdekakanlah diri kami, isteri kami, anak-anak kami, kedua orang tua kami, datuk nenek moyang kami, guru kami, orang-orang yang berjasa kepada kami daripada azab neraka-Mu, ya Allah, ya rabbal alamin. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa kami. Jadikanlah kami sekeluarga, isteri kami, anak-anak kami di kalangan hamba-Mu yang mencintai kitab suci-Mu, kitab Al-Quranul Karim. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah anak-anak kami, isteri kami, pembaca kepada kitab suci-Mu Al-Quran yang membawa keistimewaan kepada kehidupan kami di hari akhirat. Ya Allah, ya Allah, ya Tuhan kami, terimalah segala ibadah kami, sembahyang kami, puasa kami, bacaan Al-Quran kami, dan segala amal saleh kami di sepanjang bulan Ramadan ini. Ya Allah, mudah-mudahan ianya memberati mizan hasanah kami di hari yang tidak ada manfaatnya harta dan juga anak pinak. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna minkum taqabbal ya karim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.